Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa man wala ma ba'd. Ya, alhamdulillah, tuan-tuan, syukur pada Allah Taala ya. Allah Taala bawa kita ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama yang didirikan oleh Nabi SAW. Masjid Quba adalah masjid yang disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran surah Al-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaum ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang dibina dasar takwa pada hari yang pertama lebih berhak untuk kamu mendirikan solat di dalamnya. Ya, fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu. Di dalamnya ada pemuda-pemuda yang suka mensucikan diri. Wallahu yuhibbu mutahhirin. Allah Taala cinta kepada orang yang suka mensucikan diri. Ya. Jadi tuan-tuan, jadi apabila Allah Taala perintahkan Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah ni tuan-tuan. Belakang lagi. Apabila Allah Taala perintahkan Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah ni tuan-tuan, sebelum Nabi SAW berhijrah, Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat dulu berhijrah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya dakwah orang-orang Madinah ni kepada Islam. Salah seorang sahabat yang Nabi SAW perintahkan untuk datang ke Madinah ni untuk dakwah orang Islam namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tuan-tuan adalah seorang anak kepada seorang yang kaya tuan-tuan ya, keluarga yang kaya di kota Mekah tuan-tuan. Dia tinggalkan kekayaan dia tuan-tuan kerana beriman kepada Allah Taala ya. Dia tinggalkan segala-galanya, maka dia datang ke Madinah ni tuan, dia dakwah. Jadi Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, dia seorang yang handsome ya. Dia handsome burger tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, handsome burger Jadi tuan-tuan, dia adalah qori, dia qori Dia kalau baca Quran tuan-tuan, masya-Allah ya. Jadi begitulah tuan-tuan, Allah tak. Maka Nabi SAW pilih dia datang ke Madinah ni dakwah orang-orang Madinah ya. Jadi ramailah tuan-tuan orang-orang Madinah ni telah memeluk agama Islam di atas tangan Mus'ab bin Umair ya. Jadi tuan-tuan jadi pendengar sekalian, jadi kawasan sini, kawasan Quba ni tuan-tuan, kawasan yang subur ya. Banyak mata air. Di sana ada mata air sana. Bukan mata air perempuan tuan-tuan ya. Air mata air ya. Jadi tuan-tuan banyak perigi di sinilah ya. Tempat yang subur. Salah satu dia pergi ada kat sana tu, pergi cincin ya. Pergi cincin yang Nabi pakai di tangan kelingking ni, di jari kelingking ni tuan-tuan, telah jatuh di dalam perigi tu. Sebab tu dinamakan perigi cincin ya. Jadi cincin yang Nabi pakai tu tuan-tuan dah tak ada, cuma ada gambar je kan sekarang ni kan. Cincin Nabi dia tak ada tuan, dia jatuh kat situ dah terus hilang ya. Allah Taala angkat simpan di khazanah Allah Taala ya. Jadi pensiam begitulah ya. Jadi para jemaah sekalian, di kawasan sini tuan-tuan, zaman dulu adalah penghuni di kawasan sini kebanyakan orang-orang Yahudi tuan-tuan. Orang Yahudi tinggal di sini tuan-tuan. Mereka nak menyambut Nabi akhir zaman, kedatangan Nabi akhir zaman. Macam mana mereka tahu? Tertulis dalam kitab mereka. Mereka cari-cari tempat yang disebutkan di dalam kitab mereka. Mereka dapati kota Madinah ni lah yang dimaksudkan dalam kitab mereka. Mereka pun tunggu di sini. Tunggu beranak, bercucu, bercicit. Sampai ramailah di sini tuan-tuan. Ada 3 kabilah yang besar. Bani Quraizah, Bani Qanaiqah dan Bani Nadir. Jadi orang-orang Yahudi bercampur dengan orang-orang di sini lah. Orang di sini itu Bani Aus dan Khazraj. Di kampung Aus, ini kampung Aus tuan-tuan. Bani Aus di sini. Khazraj di tempat meja Jumaat sana. Jadi Nabi SAW tuan-tuan, apabila hijrah ke kota Madinah ni, Nabi SAW telah keluar daripada kota Mekah hari Isnin. Nabi tiba di Quba ni hari Isnin, 1 minggu. Nabi SAW menaiki unta, merentas padang pasir dan bukit bukau. Maka Nabi SAW tibalah di sana, Nabi turun di sana tuan-tuan. Di sana tu, kebun tu nampak tak? Di kebun tu tuan-tuan ada tempat Nabi turun. Nabi pijak yang pertama di sana tuan-tuan. Itu adalah private property dimiliki oleh seseorang. Jadi kadang-kadang dia buka, kita boleh masuk, tapi sekarang ditutup Jadi Nabi SAW singgah di sana tuan-tuan. Kebetulan Nabi SAW datang ke Madinah ni tuan-tuan. Lepas zuhur. Dalam keadaan cuaca yang panas. Orang-orang Madinah ni tuan-tuan, kalau panas mereka akan balik rumah panas dia luar biasa kota Madinah tuan-tuan Jadi apabila mereka telah mendengar berita bahawa Nabi SAW akan hijrah ke kota Madinah,
Mereka telah datang ke sini. Tiap-tiap pagi mereka datang sini sampai tengah hari. Mereka tunggu Nabi tak datang. Mereka pun balik. Besok mereka datang lagi tunggu Nabi. Jadi begitulah. Kebetulan Nabi SAW datang tu lepas zuhur. Jadi orang Madinah ni dah balik rumah masing-masing. Jadi Nabi SAW tak ada orang sambut. Orang Yahudi nampak Nabi. Orang Yahudi nampak Nabi. Orang-orang Arab. Orang Arab. Datuk engkau dah sampai. Yang kau tunggu-tunggu tu. Maka orang-orang Arab pun datanglah menyambut kedatangan Nabi SAW di sana. Di pokok sana tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, Nabi SAW tinggal di sini selama 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Jumaat barulah Nabi SAW beredar masuk ke kota Madinah. Kota Madinah ni mana tuan-tuan? Pagar Masjid Nabawi. Pagar Masjid Nabawi itu dah di kota Madinah zaman dulu. Sekarang dah besar kota Madinah tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, Nabi SAW masuk ke kota Madinah tuan-tuan. Nabi SAW tidak menunggang unta. Nabi biarkan unta dia. Pasal apa tuan-tuan? Orang-orang Madinah tarik Nabi ni. Ya Rasulullah, singgah tempat aku, singgah kampung aku. Jadi ya orang Madinah, lepaskan unta itu. Biar unta tu jalan sendiri. Maka unta tu jalan sendiri tuan-tuan, masuk ke kota Madinah, jalan sendiri. Tapi dia tak tahu dia nak berhenti kat mana ni. Lepas tu dia berhenti satu tempat. Jadi orang pun tengok suspend. Nabi nak turun kat sini ke? Lepas tu Nabi tak turun. Unta tu jalan lagi. Tapi dia jalan tuan-tuan, dia menoleh ke tempat dia berhenti tadi. Seolah-olah ada orang panggil dia. Dia menoleh, dia pergi kat situ lagi. Nabi tak turun. Lepas tu dia jalan lagi. Sampai 3 kali unta tu berhenti kat situ. Nabi SAW pun, unta tu pun duduk. Di sinilah aku akan turun. Jadi rumah siapakah yang paling dekat? Kata Abu Ayyub Ansari, rumah aku ya Rasulullah. Rumah aku yang paling dekat. Itu rumah aku ya Rasulullah. Dia pun ambil barang-barang Nabi cuma masuk rumah dia. Jadi Nabi SAW telah bersabda, barang-barang akan bersama dengan tuannya. Jadi Nabi SAW tinggallah di rumah Abu Ayyub Ansari. Jadi tuan-tuan, tempat unta tu berhenti tu kat mana? Tahu tak? Bawah kubah hijau. Bawah kubah hijau tu, tuan-tuan. Dan di situlah tempat unta tu berhenti, itulah Nabi SAW telah membina rumah dia. Dan Nabi SAW wafat di situ. Jadi seolah-olah Nabi SAW ni membina rumah di kubur dia. Jadi begitulah tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi inilah dia tuan-tuan. Dapat kita lihat bahawa keistimewaan kota Madinah. Orang-orang Madinah, mereka tiap-tiap pagi mereka datang sini solat 2 rakaat. Dapat pada umrah, masya-Allah tuan-tuan. Tak payah pakai ihram, tak payah tawaf, tak payah sa'i, dapat pahala 1 umrah. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi Allah Taala sebut dalam Al-Quran itu, yang ayat tadi 108 tu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Taala cinta kepada orang-orang yang suka mensucikan diri. Allah Taala cinta kepada orang-orang yang suka mensucikan diri. Kita nak suruh Allah Taala cinta tak? Senang je tuan-tuan. Sucikan diri. Automatik Allah Taala cinta pada kita. Allah Taala akan tunjuk jalan-jalan hidayat. Bersihkan diri. Buang. Buang yang tak baik tuan-tuan. Apa dia? PhD kena buang. Tahu PhD tak? Penyakit hasad dengki. Buang. Bersihkan diri tuan-tuan. Bukan bersihkan zahir aja, yang batin. PhD, kemudian jangan ujub, jangan sombong. Ujub, jangan sombong. Ni semua najis. Najis batin. Nanti automatik tuan-tuan. Ada orang di ibadat banyak, tapi dalam ada najis. Tak jadi juga. Tak pergi. Senang aja. Bersihkan. Keluarkan. Dengki, sombong, ujub yang tak baik itu kan, keluarkan. Automatik Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala nak bagi kita petunjuk, tapi ada kopi kat dalam. Allah nak bagi susu, tapi ada kopi. Jadi kopi susu. Jadi tak boleh tak jadi. Kita bersihkan. Wallahu hibbu mutahhir. Allah Ta'ala cinta kepada orang yang suka mensuci diri. Jadi kalau kita lihat wali-wali Allah kan, dia pun sembahyang, solat, kita pun solat, dia puasa, kita puasa. Pasal apa dia wali, kita tak wali? Pasal apa dia wali, aku tak wali? Pasal dia kat dalam ni. Kelebihan dia kat dalam tuan-tuan, dia bersih. Jadi kita bersihkan. Kita bersihkan yang zahir dengan wudu, dengan mandi. Sentiasa dalam keadaan wudu. Sentiasa dalam keadaan wudu dan bersih. Dan hati pun bersih, tak ada sifat-sifat yang mazmumah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri petunjuk, insyaAllah. Okey tuan-tuan, sekarang kita akan masuk ke masjid untuk kita solat 2 rakaat.
kita solat tahiyatul masjid lah. Solat tahiyatul masjid. Ataupun kita solat sunat duha pun boleh. Okey? Solat sunat duha pun boleh. Ataupun kita solat 2 in 1. Kita solat saja, aku solat sunat duha dan tahiyatul masjid. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 in 1 lah tu. Tapi jangan niat 2 in 1. Saja aku solat 2 in 1. Jangan macam tu, tuan-tuan. Kena sebutlah duha. Saja aku solat sunat duha, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jangan aku solat 2 in 1. Dan ni malaikat hamda pula solat 2 in 1 ni. Tak pernah dengar pun. Okey, tuan-tuan. Dari sini arah ke Madinah, arah mana? Arah ke Mekah ni dia. Madinah. Madinah ke sebelah sana lah. Sana kalau kita pergi tepi sana nampak menara Masjid Nabawi. Mekah sebelah sana. Jadi tuan-tuan, sana itu Thariqul Hijrah. Jadi Nabi SAW datang dari kota Mekah daripada sana. Dari sana lepas tu Nabi singgah di situ. Nabi SAW tinggal di sini 5 hari, Nabi SAW membina masjid. Masya Allah, tuan-tuan. Masjid yang pertama yang didirikan. Tapi tuan-tuan, masa Nabi SAW mula-mula membina masjid ni, kiblat dia sebelah sana. Kiblat dia sebelah sana. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan tukar masjid, tukar kiblat kan? Ditukarkan sebelah sini. Jadi asal kiblat sebelah sana. Begitulah tuan-tuan. Jadi kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis kan? Tempat tuan-tuan pergi tu kan? Itulah kiblat yang pertama. Okey tuan-tuan. Okey, sekarang kita akan masuk ke masjid untuk kita solat 2 in 1. Okey? Okey, silakan Ustaz, kita bagi masa 15 minit. Okey.